السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnianya dapat lagi kita bersama pada hari ini untuk menyertai dakwah fiqh wanita yang akan berlangsung selama 2 hari. Sedikit perkongsian aktif pada hari ini Jumaat, kita ada 2 slot. Yang pertama, slot yang pertama pukul 8 sampai pukul 10. Slot yang kedua lepas Jumaat 2.30 hingga 4.30. Dan untuk esok kita ada 3 slot. Yang pertama pukul 8 sampai pukul 10. Yang kedua pukul 10.30 sampai 12.30. Dan yang ketiga 2.30 sampai 4.30. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi insyaAllah tanpa memandangkan salam, anak menjemput Ustaz Anaknya untuk memberikan dakwah dengan segala hormatnya dan bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ada panjang tak? Dini sudah boleh lagi tak tahu apa. Dah pun tak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail man yuridillah. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. صلاة وسلاما على سيدنا محمد القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pihak penganjur program seterusnya beserta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk kita berada dalam majlis ilmu. Insya-Allah kita akan bincang dalam tempoh 2 hari Jumaat dengan hari Sabtu, fiqh darah haid, nifas dan istihadah, terjemahan daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, perbincangan yang kita akan bincang berkenaan dengan fiqh darah wanita adalah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey, itu yang pertama sekali, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kalau sebut pandangan mazhab, ia bukan memberi maksud adalah pandangan peribadi. Ini pendapat saya lagu ni. Bukan. Perkataan mazhab ia memberi maksud adalah manhaj di dalam berinteraksi ataupun berhadapan dengan nusus Quran dan hadis. Manhaj untuk memahami Quran dan hadis. Sebab itulah kalau orang faham konsep mazhab, dia tidak akan membuat perbandingan di antara mazhab
dengan nak ikut Quran dan hadis, dia tidak akan buat perbandingan. Nak pakai mazhab ke nak pakai Quran dan hadis, dia tidak akan buat perbandingan. Orang yang buat perbandingan itu adalah orang yang tidak memahami. Yang pertama, dia tidak memahami apa itu mazhab. Yang keduanya, dia tidak mengenali diri dia sendiri, tidak kenal diri dia sendiri. Maksudnya dia tidak tahu tahap keilmuan dia. Mazhab adalah manhaj di dalam memahami Quran dan hadis. Itu mazhab. Bukanlah mazhab suatu benda yang asing daripada Quran dan hadis. Ketika kita kata kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, ia memberi maksud adalah kita beramal dengan Quran dan hadis, tapi menurut kefahaman ulama mu'tabar bermula daripada Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang satu pandangan dengan Imam Syafi'i. Itu yang dinamakan sebagai mazhab. Sebab itulah salah sama sekali kalau kita buat perbandingan di antara nak ikut Quran hadis ke nak ikut mazhab. Itu adalah salah. Jadi seolah-olah mazhab ni adalah hukum hakam yang datang daripada mazhab adalah hukum hakam yang diambil daripada Taurah dan Injil, ataupun yang diambil daripada pandangan-pandangan manusia, tidak ada sandaran daripada Quran dan hadis. Sebenarnya orang cakap lagu tu adalah orang yang telah membuat satu tuduhan yang cukup berat terhadap ulama-ulama mu'tabar. Jadi macam Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan ulama-ulama besar dalam mazhab tidak mengambil daripada Quran dan hadis. Pastinya orang yang tidak mengambil hukum daripada Quran dan hadis adalah orang yang sesat menyesatkan, tanpa disedari telah menyesatkan ulama-ulama besar. Okey. Itu yang pertama. Kenapakah masih lagi kita memakai pandangan mazhab? Kerana jawapannya adalah kerana mazhab adalah manhaj. Di dalam kita menuntut ilmu mesti kita ada manhaj. Dalam kita cuba memahami Quran dan hadis mesti kena ada manhaj. Okey, yang kedua, yang ketiga ni secara ringkas, ni mukadimah secara ringkas muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, dalam berkait dengan darah wanita ni, sebenarnya kalau kita tengok daripada sudut pandangan Pak Mazhab, ada tempat yang berlaku kesepakatan dan ada tempat yang berlaku perselisihan. Soalannya, kenapakah berlaku perselisihan? Dia tidak akan berlaku berperselisihan melainkan kerana dalil adalah dalil bersifat dhanni. Dalil bersifat dhanni. Kalau kita belajar dalam usul fiqh, kita akan bincang berkenaan dengan dalil ada yang qat'iyyut thubut, dhanniyut thubut, qat'iyyud dilalah, dhanniyud dilalah. Kalau dalam perbahasan usul fiqh ada dalil qat'i, sabitnya diyakini sabit. Quran semuanya diyakini sabit. Hadis mutawatir diyakini sabit. Itu dipanggil qat'iyyut thubut. Dan ada dalil dhanniyut thubut, dhanni je ke sabit dia, tidak qat'i. Kebanyakan hadis sahih adalah dalam kategori dhanniyut thubut. Tapi wajib kita kena beramal, wajib kita kena berpegang walaupun dhanniyut thubut. Kebanyakan hadis sahih, selama mana tidak sampai kepada mutawatir, dia hanya bersifat dhanniyut thubut. Begitu juga dilalah. Dilalah mana? Makna dia, maksud dia. Kadang-kadang qat'iyyud dilalah, maksud dia adalah qat'i, diyakini, tidak memberi maksud kepada maksud yang lain. Yang keduanya adalah dhanniyud dilalah, dhanni daripada sudut dilalah dia. Maksudnya ada beberapa kemungkinan terhadap makna kepada Al-Quran dan hadis. Punca ada sebahagian daripada dalil bersifat dengan dhanni, sebab itulah berlaku perselisihan di kalangan ulama. Bukan hanya bermula daripada ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, bahkan bermula perselisihan tersebut di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya selepas daripada kewafatan Rasulullah, bahkan sebelum daripada kewafatan Rasulullah juga pernah berlaku perselisihan di kalangan sahabat. Sebagai contoh, hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar selepas daripada peperangan Khandaq. Rasul khabar lagu mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, fala yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan dia sembahyang asar melainkan pada Bani Quraidah.
Maka sahabat pun pagi Banu Quraidah nak perang dengan Banu Quraidah pula. Dalam perjalanan masuk Asar. Maka di sini di kalangan sahabat terbahagi kepada dua kumpulan. Ada satu kumpulan dia memahami literal perkataan Rasulullah zahir. Rasul kata jangan semayang melainkan pada Bani Quraidah. Sama ada habis waktu ataupun masih lagi dalam waktu, semayang di sana. Maka ada sebahagian daripada sahabat semayang di sana, di Bani Quraidah. Sebahagian sahabat dia kata tak, bukanlah maksud Rasulullah supaya semayang di Bani Quraidah. Maksud Rasul sugi cepat-cepat. Jadi kalau siapa waktu semayang, kita kena semayang dalam waktu dia. Berpandukan kepada dalil-dalil yang lain yang mana setiap sembahyang ada waktu dia. Maka ada sebahagian daripada sahabat semayang di tengah jalan. Lepas daripada selesai tu khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengherdik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalah satu daripada dua kumpulan tersebut. Kedua-dua kumpulan tersebut di dalam memahami perkataan Rasulullah yang satu berbeza dalam fahaman mereka, Rasulullah iktiraf mereka. Jadi bermakna khilaf bukan hanya berlaku di kalangan para ulama mujtahid, juga berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga khilaf di dalam perbincangan berkenaan dengan darah wanita. Ada sebahagian besarnya adalah bermula khilaf di kalangan sahabat itu sendiri. Bukan hanya bermula daripada ulama-ulama mujtahid. Kerana setiap ulama mujtahid mempunyai guru yang mana guru dia berguru kepada gurunya, begitulah berterusan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berguru daripada orang yang pernah berguru, daripada orang yang pernah berguru dengan sahabat, daripada orang yang pernah berguru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam erti kata yang lain mereka itu mempunyai sanad di dalam memahami agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dua. Yang ketiga, setiap hukum hakam yang disebut dalam buku yang kita pegang ni sebenarnya ada sandaran. Setiap hukum hakam ada sandaran. Mungkin sandaran dia daripada hadis, mungkin daripada Quran, dan mungkin daripada kaedah yang umum yang telah ditetapkan oleh ulama dengan melihat kepada keseluruhan dalil syarak, ataupun dipanggil dia kaedah fiqh. Dia menggunakan dalam perbahasan darah wanita terlalu banyak kaedah-kaedah fiqh digunakan, sehingga kan ada sebahagian daripada ulama kata lagu mana, kalau orang tu dia mahir dalam perbahasan perbincangan darah wanita dengan menggunakan kaedah-kaedah fiqh, maka dia akan mahir penggunaan kaedah fiqh dalam bab-bab yang lain. Di antara pintu untuk mahir penggunaan kaedah fiqh adalah kita bincang darah wanita, kerana terlalu banyak kaedah fiqh digunakan. Okey, boleh faham? Ini sebagai mukaddimah sebelum daripada kita masuk. Kenapakah penting kita mendalami dan kita mempelajari berkenaan dengan darah wanita? Kenapakah penting? Pentingnya secara umum kerana ia adalah ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Taala mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan darjat-darjat yang tinggi di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Taala kehendaki kebaikan yang banyak untuk dia, maka Allah Ta'ala bagi kepada dia faham di dalam agama. Jadi pentingnya kerana perbahasan darah wanita ia termasuk dalam perbahasan ilmu agama kita, kerana ia terlalu banyak berkait dengan ibadah-ibadah di dalam agama kita. Baik, manakala bagi orang perempuan pastinya benda ni penting, kerana ia adalah perkara yang berlaku kepada perempuan. Untuk lelaki pula penting, kerana lelaki suatu hari nanti dia akan jadi ketua dalam keluarga, maka menjadi kewajipan kepada dia untuk ajar anak bini dia. Kalau sekiranya dia tidak mampu untuk ajar, dia tidak pandai, maka dia kena biarkan anak bini dia belajar dengan mana-mana orang yang pandai.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada bahagian satu, iaitu bahagian haid. Belek beberapa lepas daripada kata pengantar, lepas daripada muqaddimah pengarang, lepas daripada aluang penterjemah, kita akan jumpa bahagian yang pertama adalah bahagian haid. Secara asasnya, hak yang kita nak bincang berkenaan dengan darah wanita adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Kita tak mau bincang darah yang keluar daripada perempuan secara keseluruhan. Kita hanya bincang darah yang keluar daripada tempat yang tertentu sahaja. Okey, boleh faham? Sebab darah yang keluar daripada perempuan, kalau tengok kepada keseluruhan, dia banyak jalan keluar. Telinga darah, hidung darah, kaki darah, tangan darah. Tadi contohnya berlalu jalan-jalan, dia duk tengok ke cermin, daun langgar di tiang, darah sini. Hak tu kita tak mau bincang. Hak yang kita nak bincang adalah hak yang keluar daripada tempat yang khusus. Okey, boleh faham kan? Hak yang kita nak bincang, darah yang keluar daripada tempat yang khusus, iaitu daripada kemaluan perempuan, kerana ia mempunyai hukum yang cukup banyak. Baik. Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan, ia terbahagi kepada 3. Ada sebahagian ulama kata ada 4. Tapi sebenarnya khilaf di sini adalah khilaf lafzi, bukan khilaf haqiqi. 3, yang pertamanya nama dia darah haid, yang keduanya nama dia darah nifas, yang ketiganya nama dia darah istihadah, dan orang panggil juga darah fasad. Istihadah, fasad adalah benda yang sama menurut kebanyakan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan darah fasad berbeza daripada darah istihadah. Darah fasad lain, darah istihadah lain. Jadi atas pandangan kebanyakan ulama, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan ia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya darah haid, yang keduanya darah nifas, yang ketiganya darah istihadah. InsyaAllah kita setiap sesi kita akan ada soal jawab pada penghujung. Jadi untuk sesi pertama kita akan berhenti dalam pukul 10. Pukul 10. Pukul 10 betul. Pukul 10 kita berhenti. Pukul 10 kan? Jadi kita berhenti dalam pukul 10 sesi pertama. Jadi insya-Allah dalam pukul 10 suku ke lagi. Berarti pukul 10 mana pergi lajak pukul 10 suku. 9.45 kat lagi. Okey, 9.45 kat lagi kita akan buka soal jawab dalam lebih kurang dalam 15 minit. Benda yang berkait dengan apa yang kita bincang, hak mari belaka dalam pada otak, boleh tanya belaka dan kita akan jawab sepada hak yang kita boleh jawab. Okey. Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan ia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya darah haid, nifas, istihadah. Namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan istihadah patut selagi fasad. Jadi ada 4. Haid, nifas, istihadah, fasad. Pandangan kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i dikata istihadah dengan fasad adalah 2 nama bagi satu hakikat. Kalau bahasa Terengganu samah dengan 5% je. Benda sama. Samah 5%. Kita minta piti dengan mak kita samah, mak kita kata ambil 5%, dia sama je, tak payah balas dengan mak. Mak wi 5%, kita nak samah. Kita kata ke mak nak samah mak kata ambil 5%, ambil 5% nak samah. Mak kata natang budak ni marahnya ke dia. Dia sama je 5% dengan samah. Khilaf pada lafaz tapi pada hakikat benda yang sama. Namun ada sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dikata lagu mana haid dengan fasad, istihadah dengan fasad adalah berbeza. Okey, kita ambil pandangan hak yang kebanyakan istihadah dengan fasad adalah sama. Okey, hak yang pertama kita akan bincang berkenaan dengan darah haid. Dalam perbincangan darah haid, kita akan bincang definisi haid. Yang keduanya kita akan bincang tempoh haid. Yang ketiganya kita akan bincang umur haid. Yang keempat kita akan bincang suci di antara 2 haid. Okey, ini perbincangan asas dalam bab haid. Yang pertamanya kita akan bincang definisi haid. Apakah definisi ataupun ta'rif haid? Haid, haidun dalam bahasa Arab kita haid dalam bahasa Arab haidun
makna dia adalah sayalan. Haid dalam bahasa Arab penggunaan dia, makna dia pada lughah, pada penggunaan bahasa Arab adalah makna dia sayalan. Sayalan ini mana mengalir. Orang Arab kata guna hadal wadi. Wadi ni lembah yang dia berada di antara dua bukit. Orang Arab kata hadal wadi ketika air di dalam lembah itu mengalir. Ai salal wadi. Sama juga orang Arab tengok pokok kan, pokok hak yang ada getah, nampak getah dia tubik ngalir getah dia. Orang Arab katakan ni hadatis syajaratu. Jangan tak terjemah telah keluar darah haid pokok. Jadi kena cari model tak pokok. Bukan hadatis syajaratu dengan makna keluar darah haid, bukan. Hadatis syajaratu dengan makna sala samruha, mengalir getahnya. Okey, dalam bahasa Arab haidun dengan makna sayalan. Hadha dengan makna sala, yahidu dengan makna yasidu. Okey, itu pada lughah. Manakala definisi mengikut istilah ulama fiqh khususnya mazhab Imam Syafi'i adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihah. Damu jibillah, damu makna darah. Kena ingat, haid adalah darah. Itu asas. Haid adalah darah. Haid ni darah. Darah dia darah jibillah. Jibillah asal makna dia jibillah perangai. Apa dia jibillah? Kebiasaan. Darah kebiasaan. Maksudnya perempuan yang keluar darah ni biasa lah. Bukan luar biasa. Orang pun tak perlu bimbang lah keluar darah ni. Hak bimbang kalau orang lelaki keluar darah. Tu bimbang. Sebab tu luar biasa. Kalau orang perempuan biasa. Orang perempuan keluar darah biasa lah. Tu damu jibillah. Kenapa kau darah haid dinamakan darah kebiasaan? Darah biasa keluar daripada perempuan kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Ini merupakan sesuatu yang Allah Taala telah tetapkan kepada anak perempuan Adam. Allah Taala tetapkan kepada anak perempuan Adam alaihi salam. Baik. Satu. Yang keduanya kata damu jibillah yakhruju, yang mana darah ni keluar min aqsa rahimil mar'ah, daripada pangkal rahim perempuan. Daripada pangkal penghujung rahim perempuan. Ada sabilis sihah, ketika perempuan tu sihat. Dia tidak ada penyakit. Baik, tu makna ataupun definisi takrif darah haid. Hak yang ambil duk urus saat ni tu ada belaka dah. Hak kita tulis belaka, hak tu boleh baca sendiri. Terus kita pergi kepada nama-nama haid. Bahasa Arab di antara bahasa yang cukup kaya dengan kalimah-kalimah. Bahasa Arab adalah bahasa yang cukup kaya dengan kalimah-kalimah. Kadang-kadang satu benda nama dia berpuluh-puluh. Satu benda nama dia berpuluh-puluh. Bahasa Arab ni. Bahasa Arab adalah bahasa yang cukup kaya dengan kalimah-kalimah dia, dengan mufradat. Sehingga kan nama haid sahaja ada 10 nama dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita 5%. Sama. Tidak gitu. Setengah ringgit. Setengah ringgit boleh ke 5 sen? Okey. Kalimah tu mufradat tu. 5 kopang. Okey, mufradat tu. Lepas tu benda lagi. Kira sendiri ya. Bahasa Arab bahasa yang cukup kaya dengan kalimah-kalimah dia. Sehingga kan perkataan haid sendiri tidak kurang daripada 15 nama. Dia kata mana? Haid mempunyai 15 nama. Yang mana sebagian ulama mengumpulnya dalam ungkapan kata berikut. Lil haidhi 'asyratu asma'in wa khamsatuha haidun mahidun mahadun tamsun ikbaru tamsun irakun firakun ma'adha dhahikun darsun dirasun nifasun qur'un i'saru. Haid ada 15 nama. Yang pertamanya haid, yang keduanya mahid. Wa yas'alunaka 'anil mahid dalam Quran. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang mahid, yakni tentang darah haid. Mahad sama juga. Tamsun, ikbarun, tamsun, irak, firak, adha, dahik, dars, diras, nifas, qur.
i'sar. Okey, itu nama-nama bagi haid. Kita akan bincang pula berkenaan dengan tempoh masa haid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempoh masa haid terbahagi kepada 3. Yang pertamanya sekurang-kurang tempoh haid. Yang keduanya sebanyak-banyak tempoh haid. Yang ketiganya kebiasaan tempoh haid. Okey, tempoh haid ia terbahagi kepada 3. Yang mana tempoh haid sebenarnya adalah hasil daripada ijtihad. Hasil daripada ijtihad ulama. Kena ingat, setiap ijtihad ulama mesti ada sandarang dia. Setiap ijtihad ulama mesti kena ada sandarang dia. Dia bukan ulama boleh berijtihad ikut dang dia, ada sandarang dia. Jadi tempoh haid ni sekurang-kurang sebanyak-banyak kebiasaan adalah ijtihad daripada ulama. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i adalah istiqra', kajian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Tapi istiqra' di sini adalah istiqra' naqis, bukan istiqra' tam. Istiqra' naqis makna kajian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i terhadap sebahagian daripada wanita di zaman dia. Tapi bukan hanya Imam Syafi'i melihat kepada wanita di zaman dia, sebahagian, bukan sebahagian wanita di zaman dia saja, bahkan Imam Syafi'i juga mendengar daripada perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan orang dan ucapan-ucapan orang di zaman dia dan zaman sebelum-sebelum daripada ni. Ada tak orang dia dengar, ada orang khabar lebih daripada kurang daripada ni, ada ke tak? Jadi semuanya diambil kira belaka oleh Imam Syafi'i. Jadi oleh kerana haid ni dia berkait dengan waktu. Haid dia berkait dengan waktu. Sebagai contoh dalam Quran Tuhan kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suami hendaklah dia beriddah 3 kali quru. Mesti dia kena beriddah 3 kali quru. Quru mana benda? Ada setengah kata ulama, ada setengah kata suci, ada setengah kata haid. Sama ada suci ataupun haid dia bergantung, dia bersangkut paut dengan haid. Dan sepakat ulama mengatakan kalau perempuan tu keluar darah seminit, berhenti seminit, keluar pula seminit, berhenti seminit, lepas keluar pula seminit, berhenti seminit, dia tidak habis lagi iddah dia. Betul tak gitu? Okey, boleh faham? Ada orang puan keluar darah putus-putus. Betul tak gitu orang puan? Jadi kalau dia keluar seminit darah, berhenti 2 minit, tak ada darah, tu biar pula seminit. Lepas tu tak ada pula. Dia kena cerai oleh suami dia. Lepas daripada tok lelaki dia cerai dia, dalam tempoh 10 minit ada keluar darah sekejap, tak keluar darah. Kalau kira cukup dah 3 kali keluar darah, 3 kali suci, adakah dikirakan habis dah iddah dia? Sepakat ulama kata tak. Okey, boleh faham? Jadi kalau gitu mesti kena ada tempoh masa berkenaan dengan darah haid. Maka tempoh masa darah haid ni lah dibincangkan oleh ulama. Cuma penetapan kurang perkataan haid ada sekurang-kurang, ada sebanyak-banyak, sebenarnya bermula di kalangan sahabat lagi. Sahabat dah bincang dah masalah tu. Cuma penetapan sekurang-kurang banyak mana, hak tu berlaku ijtihad di kalangan ulama-ulama mujtahid. Tapi boleh dikatakan kebanyakannya adalah sandaran dia daripada apa hak yang telah berlaku perselisihan di kalangan sahabat itu sendiri. Imam Syafi'i dia melihat kepada setiap perkara yang datang daripada syarak, hak yang berkait dengan tempoh masa, kalau sekiranya tidak ada ukuran dia dalam Quran dan hadis, maka kita kembali kepada lughah. Ni cara ulama-ulama fiqh, usul fiqh memahami nas-nas syarak. Kalau sekiranya tidak ada penetapan tersebut dalam Quran dan hadis, maka kita kembali kepada lughah. Dalam lughah, dalam penggunaan bahasa Arab ada tak penetapan dia? Kalau tak ada juga, maka kembali kepada uruf. Jadi penentuan tempoh haid sekurang-kurang sebanyak-banyak pertengahan tidak ada disebut secara terang-terang daripada dalil yang sahih, sama ada daripada Quran dan hadis. Juga tidak ada penetapan dia di dalam lughah, maka kembalilah kepada uruf. Okey. Maka untuk mengetahui uruf perlu buat kajian. Imam Syafi'i buat kajian terhadap sebahagian daripada wanita di zaman dia, bukan semua, sebahagian. Tapi sebahagian tu pun
Di zaman dulu mudah, di zaman dulu ada hamba. Di zaman dulu sebahagian, tapi dalam masa yang sama mengambil kira juga kepada perkataan-perkataan yang disebut oleh orang-orang sebelum daripada dia. Kerana Imam Syafi'i juga ulama hadis, ulama yang mengumpul perkataan-perkataan ulama sebelum daripada ni, dia ambil kira belaka. Jadi apa hak yang secara kesimpulannya, apa hak yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i bahawasanya sekurang-kurang darah haid bagi seorang perempuan adalah sehari semalam. Dan pandangan mazhab Imam Syafi'i disokong oleh sebahagian daripada ulama mazhab yang lain, iaitu mazhab Hanbali. Satu pandangan dengan mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ni. Dan ada juga sebahagian daripada ulama-ulama mujtahid yang lain, yang selain daripada 4 mazhab. Jadi sekurang-kurangnya adalah sehari semalam, sekurang-kurang darah haid. Jadi apabila yang pertama sekali, apa maksud sehari semalam? Yang pertama sekali, maksud sehari semalam adalah 24 jam. Kita ni ada jam. Dah dulu ada jam dah. Dulu tak ada jam. Dah kalau dulu tak ada jam, apa kita kata 24 jam? Kita tak kata 24 jam, kita kata sehari semalam. Cuma sekarang ni kalau kira sehari semalam adalah 24 jam. Dah dulu orang tak ada jam, nak kira mana? Allahu Rabbi. Orang dulu ia jauh lebih mahir dalam menetapkan waktu berbanding dengan kita. Hanya melihat kepada pergerakan matahari orang dulu. Kita ingat zaman kita mudah kerana zaman kita canggih. Tapi sebenarnya kepakaran orang dulu lebih pakar daripada orang kita sekarang tadi. Tahu tak orang pergi ke laut? Orang pergi ke laut, dia dapat tahu melalui angin, tengok awang, dak lama mari hujang ni. Kita tengok cerah tak ada benda, dia kata dak lama mari hujang. Dia tengok pergerakan awang apa semua sekali. Biasa dengar tak gini? Biasa dengar tak? Orang ke laut. Dak ni turun ni. Kocoh Kita kata kocoh warna pula. Kita tak tahu kalau benda. Kita duduk laut kata kena balik kita ni. Kita tengok dah kuat mana, kata kena balik. Sebab dia rasa angin tu lain, angin rasa sejuk lilinga. Balik kau kuat tengah laut. Tengok, dia tahu waktu. Okey. Jadi orang dulu sebagaimana kita tahu melalui jam, orang dulu pun tahu dengan pergerakan matahari. Jadi sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Maksudnya 24 jam. Perempuan yang mana darah dia datang, kalau tak cukup 24 jam, maka bermakna darah tersebut bukanlah darah haid. Darah tu nama dia darah benda. Darah istihadah pun tak apa, darah fasad pun tak apa nak panggil. Yang penting bukan darah haid. Okey, boleh faham? Yang penting bukan darah haid. Katakanlah orang perempuan tu keluar darah 12 jam, lepas tu darah berhenti. Maka kata ulama, darah tersebut adalah darah istihadah ataupun darah fasad. Maka wajib perempuan kena sembahyang ketika itu. Wajib perempuan kena puasa. Dan sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh keluar darah saat itu wajib kena qada balik. Dan tidak perlu dia mandi wajib kerana darah tersebut bukan darah haid, hanya cukup basuh kemaluan sahaja. Sebab sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, menghitung tempoh sekurang-kurang haid 24 jam dia ada dua. Yang pertamanya adalah bagi darah yang keluar secara berterusan. Yang keduanya darah yang keluar secara putus-putus. Darah yang keluar secara berterusan, yang keduanya darah yang keluar putus-putus. Jadi kalau darah keluar secara berterusan, maka untuk perempuan menghitung 24 jam rasanya tak perlu khabar, mudah sangat. Maksudnya kalau darah mula keluar pada pukul 8 pagi Jumaat, cukup 24 jam pukul 8 pagi Sabtu. Okey, tu bagi darah yang keluar secara berterusan. Manakala kalau darah yang keluar secara putus-putus, ada gak jenis orang puang darah keluar putus-putus, mari tak mari, mari tak mari, mari tak mari. Kata ulama, kalau darah tu keluar secara putus-putus, maka perempuan tu perlu kena hitungkan tempoh darah di dalam lingkungan 15 hari. Kena hitungkan tempoh darah
dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup 24 jam, maka kesemuanya adalah haid. Kalau tak cukup 24 jam, maka dihukumkan sebagai darah istihadah. Sebagai contoh, kita buat tempoh 5 hari. Hari yang pertama tubik 5 jam. 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam. Lepas tu tak ada tubik darah. Jadi bermakna 5 kali 5, 25 jam. Jadi bermakna cukup sekurang-kurang haid. Semua saat itu adalah darah haid. Okey, boleh faham? Apabila kita sebut perbincangan ni, dia akan timbul beberapa persoalan. Yang pertama sekali, bagi perempuan yang keluar darah putus-putus. Yang pertama, bagi perempuan yang keluar darah putus-putus, soalannya, adakah wajib dia kena cek setiap masa, setiap waktu? Tak gitu. Dah kan darah putus-putus kan, wajib kena cek semua ke? Kalau wajib kena cek semua, dak dang dah nak mari majlis ilmu Sebab apa nak cek darah? Duduk semata cek darah, duduk semata cek darah, duduk semata cek darah. Tak ada kerja lain, kerja tu je. Masuk-masuk pun kena suruh orang lain. Okey. Tu hak yang pertama. Sebenarnya hak yang perempuan ketika mana darah keluar putus-putus, dia kena cek apabila dia rasa darah tu tak ada. Kalau rasa darah tu ada, cek buat benda. Sebab kalau darah tu ada, kalau kita cek ke, tak cek ke, tak ada kan, rasa ada kan. Dia orang puang ni kebiasaan dia rasalah darah keluar. Dia hak yang dok rasa tu sebab dok galik main game, dok galik main WhatsApp, tu tak rasa lah. Biasanya kalau dok galik, dia rasa darah keluar. Dan sebelum daripada keluar, dia ada tanda-tanda dia. Senok sinilah, sakit sinilah, dok selesa, muk dok molek, cetung muka. Betul dok orang puang yang hak ambil royak royak dah betul. Tengok tengah-tengah cerah tiba-tiba gelap. Muk dak molek. Tu dah lama tu nak ujang dah tu. Muk dak molek, senok sinilah, sakit sinilah. Dia ada tanda dia. Kita juga ia apabila keluar, dia rasa tak dak rasa. Dia rasa melainkan macam kamu tadi duk galik main game, duk galik WhatsApp, duk layang Facebook, memang dak rasa sungguh Okey. Jadi yang pertama sekali, orang puang dia sedar, dia rasa darah ada. Jadi apabila rasa tak ada darah, rasa macam tak ada ni, cek Dan bagi perempuan hak yang duk keluar darah tu sokmo, dia sebenarnya ketika masuk waktu sembahyang, dia kena cek darah. Kalau dia rasa darah tak ada, cek. Kalau darah tak ada, wajib dia sembahyang. Kalau darah ada, tak dia sembahyang. Cek awal waktu dan akhir waktu, setiap waktu, bagi perempuan hak yang rasa darah tak ada. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, yang akan timbul juga pertanyaan berkenaan dengan lagu mana orang puan nak tahu darah tak ada? Okey, boleh faham kan? Macam mana tanda darah saat ni tu berhenti dah? Kata ulama, yang pertamanya adalah apabila keluar al-qassatul bayda. Ada sebahagian daripada perempuan apabila dia mengalami suci, dia akan keluar cecair putih. Ada sebahagian daripada perempuan setelah daripada dia mengalami suci, dia keluar cecair putih. Orang lelaki nengung je benda apa Allah cecair putih. Tak apa, mu tak tahu. Orang puang kita kabur ini tahu lalu. Sebahagian orang puang. Okey, satu. Yang kedua je perempuan dapat tahu. Okey, yang pertama, di antara tanda suci adalah apabila keluar cecair putih setelah daripada mengalami kering darah. Yang keduanya, kalau tidak keluar cair putih pun, kalau dia cek tak ada darah, tak ada warna, tak ada belaka warna darah, cek tak ada, kosong. Tak pakai puting-puting ngorek telinga waktu tubik pun tak ada masalah, ataupun pakai kapal waktu tubik pun tak ada masalah, kain kau tubik tak ada benda, maka juga dihukumkan suci. Maksudnya perempuan mengalami suci apabila darah dia berhenti, kering darah, dia cek tak ada dah, sama ada keluar cecair putih selepas daripadanya ataupun tidak, itu menunjuk bahawasanya perempuan tu telah mengalami suci.
Okey, boleh faham. Salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya kering darah, yang keduanya keluar cecair putih bersama dengan kering darah. Pendek kata, asal kata kering darah sama ada keluar cecair putih selepas daripada tu ataupun tidak, hak tu tidak diambil kira. Maksudnya tak ada je sifat darah, maka dikirakan perempuan tersebut suci. Dia ada selagi. Ada orang puang, kalau dia pada penghujung datang haid. Orang puang kalau dia keluar darah, dia ada pakaian dia. Nah, ni pakaian dia. Bahasa Terengganu modeh dia. Ke tak tahu modeh? Tak tahu. Tuala wanita. Okey, orang puang pakai. Dia ada orang puang pada penghujung haid, dia pakai benda ni, darah tak ada sini. Dia tak pakai dah. Tapi kalau dia cek ada darah. Darah tak tubik luar tapi dia cek ada darah. Betul tak meroyak gini orang puang? Ada sebahagian daripada puang pada penghujung haid, kalau dia pakai modeh dia, darah tak tubik dah. Tak ada dah. Dia tak pakai dah. Rugi saja pakai. Main sial lebih. Rugi saja. Tak pakai dah. Tapi kalau cek darah masih lagi ada. Okey, soalannya, adakah ketika tu dihukumkan perempuan masih lagi ada darah ataupun masih lagi keluar darah haid ataupun tidak? Okey, boleh faham? Boleh faham? Soalan saat ni, jawapan tak lagi. Soalan boleh faham kan? Kata ulama, selama mana darah ada, walaupun tak tubik luar, maka dihukumkan perempuan tersebut masih lagi ada darah haid. Baik, masih lagi ada darah haid selama mana ada darah kalau dia cek. Maksudnya tidak mesti. Nak kata darah haid mesti kalau pakai modeh ada di modeh. Yang penting apabila ada darah pada kemaluan perempuan, walaupun tak tubik luar, kalau dicek ada darah, maka sudah cukup untuk menghukum perempuan tersebut ada darah haid. Dalilnya dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha." Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid. Katalah ya Muhammad, darah haid itu adalah kotor. Adha makna kotor. Jadi Allah Ta'ala telah meletakkan sifat darah haid sebagai kotor. Fa'tazilun nisa' fil mahid. Mu kena asingkan dirimu daripada perempuan pada ketika haid. Mu tidak boleh bersetubuh dengan perempuan ketika perempuan datang haid. Okey, Allah Ta'ala telah mensifatkan haid dengan kotor. Jadi bermakna ketika ada kotor bermakna ada darah. Betul? Tak ada kotor baru tak ada darah. Jadi sekarang ni ketika darah ada dalam, ada lagi kotor. Ada kotor lagi. Faham? Orang lelaki tak boleh lagi bersetubuh dengan perempuan ketika tu. Maka sebab itulah walaupun darah tak tubik luar, dihukumkan perempuan tersebut masih lagi ada darah haid. Berapa dah? Dah ingat dah berapa dah? Ya dah. Selagi ketika kita kata sekurang-kurang darah haid adalah sehari semalam 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam, maka bukan darah haid. Maka dia akan timbul juga satu persoalan. Jadi orang puang ni kalau keluar darah tak cukup lagi sehari semalam, tapi darah sedang keluar, dia kena semayang dulu ke tak boleh semayang dah? Boleh faham soalan? Katakanlah orang puang ni keluar darah dalam pukul 10 pagi tadi. 10 kita bukan 10 pagi tadi, kita dah sampai pukul 10 kan. Orang puang ni keluar darah katakanlah pukul 8 pagi tadi. 8, 9, sejam, 10, 11, 12, 1, pukul 2. Masuk Jumaat kat lagi, Zuhur kat lagi yang baru najang. Soalannya, kat lagi semayang Zuhur wajib dia kena semayang dulu ke atau tak boleh dah semayang? Sebab dah sampai 24 jam lagi kan kabarkan sekurang-kurang darah haid 24 jam. Okey, boleh faham? Sekurang-kurang darah haid adalah 24 jam. Sekarang ni baru nanjang baru. Soalan dia kena semayang dulu ke tak lagi Zuhur Kalau sampai pukul 8 pagi esok, sampai Zuhur pagi esok, tu jelas ada 24 jam dah. Ni untuk hari ni kat lagi Zuhur baru 6 jam. Masuk asar baru 9 jam keluar darah. Maghrib baru 10 jam. Isyak baru 14 jam. Contoh, subuh baru 20 jam. Tak cukup 24 jam lagi
Soalannya, adakah wajib dia kena semayang dulu ataupun tak boleh semayang dak? Tengok ada belaka dua kemungkinan tau. Menasabah juga kata kena semayang dulu sebab dak sampai pagi 24 jam kerana sekurang-kurang darah haid 24 jam. Menasabah kau. Tak gitu. Okey, kata ulama, apabila bimujarradi ru'yatid dam, semata-mata perempuan melihat darah walaupun belum lagi mencukupi sehari semalam, tetapi darah tu sedang keluar, maka dihukumkan darah tersebut secara zahirnya adalah darah haid. Maka haram kepada perempuan sembahyang, haram kepada perempuan puasa walaupun belum lagi cukup 24 jam kerana darah sedang keluar. Darah sedang keluar. Dan pada zahirnya darah tersebut akan berterusan sehingga mencapai sekurang-kurangnya 24 jam. Okey, boleh faham? Ini dipanggil dia ambil hukum zahir. Okey, boleh faham ke tak? Okey, dengar molek. Yalah, kita duduk je lah. Sekarang ni dengar molek katakanlah orang puan baru keluar darah 6 jam. Darah keluar. Darah sedang keluar. Ada tak kemungkinan darah akan berhenti daripada benda ni? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan darah akan berterusan? Ada juga kemungkinan. Okey, mana kemungkinan yang lebih kuat di antara berhenti dengan berterusan? Okey, soalannya mana lebih kuat? Okey, sekarang ni darah sedang keluar. Ada tak kemungkinan darah berhenti daripada benda ni? Ada. Ada tak kemungkinan darah berhenti sebelum mencapai 24 jam? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan darah berterusan sehingga mencapai 24 jam? Ada kemungkinan. Okey, mana kemungkinan yang lebih kuat? Berterusan. Sebab dia? Sebab dia berterusan lebih kuat? Sebab sekarang ni darah ada. Faham? Sekarang ni darah sedang keluar. Memang ada kemungkinan darah berhenti, ada juga kemungkinan darah berterusan. Mana yang lebih kuat? Darah berterusan sebab darah sedang keluar. Betul tak gitu? Maka oleh kerana kemungkinan yang kuat adalah darah sedang keluar, maka sebab itulah haram kepada perempuan sembahyang dan puasa ketika ada darah walaupun belum lagi mencapai 24 jam. Okey, boleh faham? Dia apabila berhenti itu masalah lain. Ni sekarang ni dah berhenti, darah sedang keluar. Boleh faham Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang keduanya, sekurang ataupun kebiasaan tempoh haid adalah 6 atau 7 hari. Itu kebiasaan. Kebiasaan ramai-ramai orang puang lah. Ramai-ramai orang puang. Haid dia 6-7 hari gitu lah. Hak ni 6 hari, hak ni 6 hari lebih sikit, hak ni 6 hari dekat-dekat 7, hak ni 7. Gitu lah ramai-ramai orang puang. Itu dipanggil ghalib, kebiasaan. Kebiasaan haid perempuan lagu tu. Baik. Yang ketiganya adalah sebanyak-banyak tempoh. Paling tinggi tempoh darah haid adalah 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Perempuan tidak mungkin hari yang ke-16 itu dihukumkan sebagai darah haid. Sebab paling tinggi tempoh haid dia adalah 15 hari 15 malam sahaja. Baik. Dalam perbincangan berkenaan dengan sebanyak-banyak tempoh haid adalah 15 hari 15 malam, kita kena bincang beberapa perkara. Yang pertama adalah cara pengiraan 15 hari 15 malam. Lagu mana cara pengiraan ni? Kalau sehari semalam tak ada kita bincang dah. Okey, kita nak bincang cara pengiraan 15 hari 15 malam. Sebab kadang-kadang orang puang ni bab matematik ni fail sikit. Bab matematik, tak pandai nak mengira mana. Malaikat kalau ayah-ayah dia kaki negara tu lain ya. Dia cara kira 15 hari 15 malam adalah kita wajak masalah dulu. Ada orang puan dikira warna 15 hari 15 malam. Katakanlah haid keluar pada 1 Rabiul Awal.
Mula keluar 1 Rabiul Awal. Dia kata 15 hari 15 malam apabila cukup 15 Rabiul Awal. Dah kan 1 Rabiul Awal, 2, 3, 4, 5. Sampai 15 cukup 15. Jadi kalau keluar 1 Rabiul Awal, 15 Rabiul Awal cukup 15 hari 15 malam. Okey, cara pengiraan tersebut adalah tidak betul. Tak kena gitu. Hak betul kan hak betul? Hak betul gini. Dia kalau darah keluar pada 15 Rabiul Awal, dia cukup 15 hari 15 malam adalah pada 16 Rabiul Awal, bukan pada 15. Okey, sebagai contoh. Katakanlah orang puang ni keluar darah pada mula keluar darah pada pukul 10 pagi 1 Rabiul Awal. Okey. 1 Rabiul Awal pukul 10 pagi mula keluar darah. 10 Rabiul Awal 10 pagi 1 Rabiul Awal mula keluar darah. Jadi sehari semalam adalah 10 pagi 2 Rabiul Awal. Betul tak? 10 pagi 2 Rabiul Awal sehari semalam. 10 pagi 3 Rabiul Awal 2 hari 2 malam. 10 pagi 4 Rabiul Awal 3 hari 3 malam. 10 pagi 5 Rabiul Awal 4 hari 4 malam. 10 pagi 6 Rabiul Awal 5 hari 5 malam. 10 pagi 16 Rabiul Awal 15 hari 15 malam. Betul tak gitu? Okey, itu cara pengiraan 15 hari 15 malam. Okey. Yang pertama. Yang kedua, perempuan kalau sekiranya ada kebiasaan dia nang hari. Ada kebiasaan perempuan, ada kebiasaan nari. Tiba-tiba pada bulan ni nang hari yang ke-7 masih lagi ada darah. Sebelum ni tak pernah pun hari yang ke-7 ada darah. Nari je sebelum ni. Tiba-tiba masuk bulan ni, hari yang ke-7 masih lagi ada darah. Okey, kena ingat. Perempuan ini tidak boleh menghukumkan hari yang ke-7 adalah istihadah. Tak boleh. Kerana dia? Kerana masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Jadi hari yang ke-7 masih lagi dihukumkan sebagai darah haid. Hari yang ke-8 masih lagi dihukumkan sebagai darah haid. Hari ke-9 masih lagi dihukumkan sebagai darah haid. Walaupun sifat darah berbeza. Walaupun menyalahi adat sebelum daripada ni. Kerana sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Dan kemungkinan adat perempuan berubah. Dan banyak perempuan mari 5 tiba bulan ni 7. Mari 6 tiba bulan ni 8. Kadang-kadang 8 bulan biasa 8 tiba mari bulan ni 5. Itu tak gitu apa? Gitu ke puan? Jadi ada hak yang nanang tiba-tiba bulan ni 7, kadang-kadang 8. Jadi selama mana tidak melepasi 15 hari 15 malam, maka darah tersebut bukan darah istihadah, masih lagi dihukumkan sebagai darah haid. Ada sebahagian dari perempuan dia terus meletakkan darah dia sebagai darah istihadah ketika mana melepasi tempoh adat dia. Itu sadar. Perempuan tidak mengetahui darah istihadah, melainkan ataupun perempuan tidak mengetahui dia mempunyai darah istihadah, melainkan darah tersebut melepasi hari yang ke-15. 15 ada lagi hari ke-16, situ baru dia tahu dia ada darah istihadah. Sebelum daripada masuk hari yang ke-16, perempuan tu tidak tahu lagi dia ada darah istihadah ataupun tidak. Okey, boleh faham? Daripada segi hukum. Okey, boleh faham Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika darah perempuan melepasi daripada tempoh adat. Katakan adat dia 6 hari, hari ke-7 mari lagi, hari ke-8 mari lagi. Kita kata daripada segi zahirnya, kita dak ayat hakikat segi zahirnya darah tersebut adalah darah haid kerana dia belum lagi melepasi hari yang ke-15. Dan perempuan tersebut mengharapkan darah tu berhenti sebelum daripada hari yang ke-16, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Tak boleh perempuan sembahyang, tak boleh puasa. Terus dia ada dua kemungkinan yang berlaku kepada perempuan setelah daripada itu. Dalam masalah ni, kemungkinan yang pertama darah tu berhenti sebelum hari yang ke-16. Katakanlah hari yang ke-14 berhenti darah, hari ke-13 berhenti darah, 12 berhenti darah, atau hari ke-15 berhenti darah. Yang penting sebelum daripada yang ke-16. Kata ulama, kesemua darah yang berada dalam tempoh tersebut dihukumkan darah haid kerana dia belum lagi melepasi 15 hari 15 malam. Betul? Yang pertama. Yang kedua, ada juga 14, 15, 16 masih lagi ada darah.
Maka hari yang ke-6 lah itu perempuan tersebut telah tahu bahawasanya dia telah mempunyai darah istihadah. Maka lagu mana hukum dia? Hukum dia nanti kita akan bincang dalam perbincangan berkenaan dengan darah istihadah lepas daripada ni. Mungkin hari ini tidak sempat, esok baru kita akan bincang berkenaan dengan darah istihadah. Okey. Sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubat, imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yaumun wa lailatun wa aktsarul ajal khamsun ila 'asharatin wal ghalibu situn wa illa sab'atun tuqaribu. Kitab At-Taqriratus Sadidah asalnya kitab Arab. Cuma ana terjemah ambil dalam bab fiqh darah wanita sahaja. Yang mana dalam kitab Taqrirat As-Sadidah dia banyak wak mari perkataan-perkataan daripada kitab Matan Az-Zubat. Kitab Matan Az-Zubat adalah satu kitab yang dikarang oleh ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikenali sebagai Imam Ibn Ruslan. Imam Ibn Ruslan. Dalam kitab Matan Az-Zubat pada permulaan dia cerita sedikit bab akidah, lepas tu cerita banyak bab fiqh, pada penghujung dia cerita sikit bab tasawuf. Dia ada cukup 3, lengkap 3 Matan Az-Zubat. Biasa orang apa kitab Matan Az-Zubat. Yang mana dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dia banyak mengambil syahid daripada kitab Matan Az-Zubat. Ni sebagai contoh. Dia kata boleh datang haid setelah 9 tahun. Ni umur haid. Nanti kita akan bincang umur haid lepas daripada ni. Dan sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam. Sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari 15 malam. Kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 yang hampir lebih kurang lah. Okey, bab tempoh masa haid. Okey, tempoh suci pula. Sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak tempoh suci ialah tiada had. Kebiasaan tempoh suci ialah 23 atau 24 hari dan malam. Perbahasan seterusnya dalam perbahasan haid adalah berkenaan dengan tempoh suci. Jadi maksud dengan tempoh suci di sini adalah tempoh suci di antara 2 darah haid. Ni satu darah haid, ni satu darah haid yang lain, bukan haid yang sama, haid yang lain, mesti kena ada tempoh suci di antara 2 darah haid. Tempoh suci maksudnya tempoh tidak dihukumkan tempoh tersebut sebagai tempoh haid dan tidak dihukumkan tempoh tersebut sebagai tempoh nifas. Sama ada darah ataupun tidak. Itu nombor 2. Kadang-kadang tempoh suci tapi ada darah. Mana pula tempoh suci tak ada darah? Orang puan tahu tak? Ada juga tempoh suci tapi ada darah, tahu? Perempuan ketika keluar darah istihadah, perempuan suci ke tak? Wajib sembahyang ke tak? Wajib puasa, ada darah ke tak? Maksudnya tempoh suci kadang-kadang ada darah, kadang-kadang tak ada darah. Tapi kebiasaannya tak ada darah lah. Tapi bukan mesti tempoh suci mesti kena tak ada darah. Kadang-kadang ada darah juga dikirakan tempoh suci ketika darah yang keluar saat itu bukan darah haid dan bukan darah nifas. Okey, boleh faham? Tempoh suci terbagi kepada 3. Yang pertamanya sekurang-kurang suci, yang keduanya kebiasaan suci, yang ketiganya sebanyak-banyak suci. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Itu sekurang-kurang suci. Maksudnya kalau perempuan datang darah, lepas tu berhenti darah, selang beberapa hari datang semula darah, maka kata ulama kena tengok tempoh berhenti berapa hari. Kalau tak cukup lagi 15 hari 15 malam, maka hak yang datang semula bukan dikirakan sebagai darah haid, bukan dikirakan sebagai darah istihadah kerana belum lagi mencapai sekurang-kurang suci berapa hari? 15 hari. Baik. Ini menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada kajian. Kita kalau sebut kata kajian, dia kadang-kadang natijah yang dapat kadang-kadang adalah hukum. Tapi kadang-kadang bukan hukum. Maksudnya mungkin natijah yang dapat mungkin boleh berubah balik. Okey. Kajian perubatan mengatakan ada kemungkinan boleh perempuan saat itu datang haid dan suci dalam tempoh 21 hari.
mengikut kajian dia perubatan. Ana ni hak yang kebuana doktor perubatan sebab baru ni dalam beberapa hari lepas dalam 28 hari bulan baru ni ana dijemput memberi penerangan berkenaan dengan fik darah wanita kepada pakar-pakar perubatan pesakit puang di Hospital Terengganu. Doktor-doktor, staf-staf, neh benda lagu sister-sister apa pada orang tidak sebut orang ada belakalah orang puang saja. Doktor pakar-pakar saja. Bahagian perubatan pesakit puang, dia bahagian beranak ni lah. Bahagian sambut kelahiran kosong sekali ni lah, baby ni. Dalam 28 bulan baru ni di Hospital Kuala Terengganu. Yang mana ada seorang pakar tu dia kata mengikut kajian perubatan lah, kajian perubatan moden, boleh perempuan keluar darah dan suci dalam tempoh 21 hari. Dalam tempoh 21 hari. 21 ke 23 lupa dah. Dia kurang gitulah. Baik. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan setakat 21 hari, boleh dalam tempoh 16 hari. Satu haid, satu suci. Sehari semalam haid, 15 hari suci. Faham? Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak tempoh suci ialah tiada had, tiada sakatan, tiada batasan. Maksud tidak ada had, tak ada batasan lah, sebanyak-banyak suci. Mungkin ada kemungkinan perempuan seumur hidup dia tak mari hid. Sebab dia jenis macam orang lelaki. Jenis katang, main jing sokmo, bulu betih butubik. Mungkin kata. Dan biasanya kalau perempuan, kebanyakan perempuan lepas daripada bersalin habis darah nifas, dak mari hid kada setahun, dak mari hid, dak nyusu anak. Apa puan tahu tak? Ke tak tahu? Tak tahu balik tanya kakak, tanya mak dara, tok dara, mak tanya. Tu tak lepas daripada beranak habis darah nifas dak tubik hid sampai ke setahun. Sampai ke setahun sebulan. Cuba tanya. Biasa perempuan lepas daripada nifas, oleh kerana dia banyak menyusu anak dia, dah keluar darah lama. Pendek kata, tidak ada tempoh yang paling tinggi dalam masalah suci perempuan di antara dua haid. Yang ketiganya, tempoh haid seorang perempuan sekebiasaan tempoh suci ialah 23 atau 24 hari dan malam. Itu kebiasaan. Maksud benda kebiasaan, banyak-banyak orang puang suci dia 23 hari, 24 hari, lebih kurang lah. Ada 20 hari, 2 hari setengah, 23 hari setengah, lebih kurang. Sebab biasa perempuan dalam tempoh sebulan, tu kebiasaan. Dalam tempoh sebulan, datang haid, datang suci, tu kebiasaan. Kebiasaan perempuan dalam tempoh sebulan, datang haid, datang suci. Jadi kalau kebiasaan haid dia 7 hari, sedangkan sebulan 30 hari, jadi bermakna baki lagi 23 hari adalah suci. Kalau biasa haid dia biasa 6 hari, jadi baki lagi 24 hari, suci. Tapi bukan mesti lagu tu, bukan mesti. Kadang-kadang ada juga orang puang haid dia 7 hari tapi suci 20 hari. Ada tak? Ada orang puang haid dia 6 hari, suci dia 19 hari. Ada tak? Bukan mesti tempoh sebulan 30 hari haid suci, bukan mesti. Ni royak kebiasaan sahaja. Kebiasaan orang Melayu kita makan nasi. Tu kebiasaan, makanan asasi. Tapi ada juga orang Melayu kita tak ada bau nasi. Kena makan roti je. Kena makan mie. Biasa jumpa tak? Biasa jumpa. Start dia berkecil dah makan, tak boleh makan nasi. Tengok nasi nak mutah saja. Dia boleh makan, dia makan roti, makan mie. Kita royak kebiasaan. Kebiasaan kita kena faham apa maksud kebiasaan. Benda tu biasa berlaku gitulah. Tapi adakah mesti gitu? Tak. Okey. Kebiasaan dalam tempoh sebulan bagi seorang perempuan tidak sunyi. Benda tidak sunyi ada semua. Tidak sunyi daripada haid dan suci. Adalah dalam tempoh sebulan haid suci. Sekiranya tempoh haid seorang perempuan 6 hari, maka tempoh sucinya 24 hari. Sekiranya tempoh haid seorang perempuan 7 hari, maka tempoh sucinya 23 hari. Okey, gambaran haid dan suci dalam tempoh 2 bulan. Ini sebagai contoh sahaja. Bulan pertama, bulan kedua. Bulan pertama 5 hari suci. Awal bulan. Lepas tu lepas daripada 5 hari suci, datang 7 hari haid.
Lepas 7 hari haid, 18 hari suci pula. Cukup 30. Mari bulan kedua, awal bulan kedua 5 hari suci. Jadi bermakna 18 capur 5, 23 lah suci. Lepas tu datang pula haid 7 hari, lepas tu 18 hari suci. Ni sebagai contoh je ni. Jadi bermakna 18 hari suci dari bulan pertama capur, 5 hari suci dari bulan kedua, jadi 23 hari suci di antara 2 kali haid. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, last kali kita bincang berkenaan dengan sekurang-kurang umur yang boleh seorang perempuan didatangi haid. Ialah 9 tahun qamariyah taqribiyah. Taqribiyah makna lebih kurang bahasa Arab. Sekurang-kurang tempoh umur yang mungkin, bukan mesti mungkin boleh perempuan didatangi haid ialah 9 tahun. Sekurang-kurang umur yang mungkin perempuan didatangi haid ialah 9 tahun. Maksudnya, kalaulah darah keluar daripada perempuan sebelum daripada perempuan mencapai usia 9 tahun, 7 tahun keluar darah kemaluan dia, maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i, darah tersebut tidak boleh dihukumkan sebagai darah haid. Darah tersebut adalah darah fasad ataupun darah istihadah. Maksud bermakna perempuan tu belum lagi dikirakan perempuan yang balik. Tak balik lagi. Sebab sekurang-kurang tempoh haid adalah 9 tahun. 9 tahun qamariyah. Maksud benda qamariyah, qamar makna bulan. 9 tahun qamariyah adalah 9 tahun yang dinisbahkan kepada bulan. 9 tahun yang dinisbahkan kepada pergerakan bulan, iaitu tahun-tahun di sisi orang Arab. Tahun-tahun Hijriyah, tahun-tahun Islam, bukan tahun Masihiyah. Kita ni kita guna tahun mengikut peredaran matahari. Jadi kita guna tahun Syamsiyah, bukan Qamariyah. Tahun Masihiyah yang kita guna sekarang ni adalah tahun, bukan tahun Islam. Tapi tak salah pun. Cuma sebenarnya ada perbezaan di antara tahun Masihiyah dengan tahun Qamariyah. Kerana dalam sebulan, bulan Islam 29 dan 30. Manakala bulan Masihi sebulan 30, 31 melainkan bulan Februari 29, kadang-kadang 28 tu. Jadi kalau kita tengok dalam tempoh setahun, ada perbezaan di antara tahun Masihi dengan tahun Hijri. Maka perkiraan dia bukan tahun Masihi tapi tahun Hijri. Kerana semua yang berkait, hukum hakam yang berkait dengan waktu mesti kena pakai tahun Islam. Dalilnya dalam Al-Quranul Karim, ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak-anak bulan. Ahillah jamak daripada hilal. Tanya tentang anak bulan. Sekurang kecil, lepas tu besar, kecil, balik besar. Gitulah. Kata Allah Ta'ala, qul, kata olehmu ya Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Anak-anak bulan ni adalah waktu-waktu bagi manusia. Jadi waktu yang berkait dengan hukum hakam mesti kena ambil kira kepada pergerakan bulan-bulan. Maksudnya kena kira dengan tahun Islam. Okey, boleh faham? Dan sebenarnya penggunaan tahun Islam sebagaimana yang kita guna bukan hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia juga diguna pakai oleh umat-umat sebelum daripada ni. Nabi-nabi sebelum daripada ni itulah tarikh yang digunakan. Kerana dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Semenjak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Bukan baru, semenjak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan saat itu ada 4 bulan yang diharamkan perang. Jadi bermakna
Bulan hak yang dimaksudkan di sini adalah bulan hak yang kita guna sekarang ni. Kerana tahun Masihi dia tidak ada bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan hak yang diharamkan berperang. Okey. Yang keduanya apa makna taqribiyah? Taqribiyah ni lebih kurang. 9 tahun lebih kurang. Bukan tepat-tepat. Jadi bermakna kalau kurang sikit daripada 9 tahun, darah yang keluar tu panggil hiddah. Itu maksud 9 tahun lebih kurang. Dia kalau dalam bahasa Arab, kalau taqrib lebih kurang. Taqrib lebih kurang. Kalau tahdid betul-betul tepat-tepat. 9 tahun ni nak tepat-tepat ke ataupun kalau kurang sikit hukum hiddah dalam mazhab Imam Syafi'i pandangan muktamad kata taqriban lebih kurang. Kalau kurang sikit jangan kurang banyak je. Kalau kurang sampai setahun 2 tahun tu bukan haid. Kalau kurang sikit bawah sehari 2 hari tu masih lagi ataupun masih dihukumkan sebagai darah haid. Cuma ukuran sikit dan banyak ni ulama mazhab Imam Syafi'i dikata kita ambil sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid capur. Sekurang-kurang suci 15 hari, sekurang-kurang haid sehari sembalang, capur jadi 16 hari. Jadi kalau sekiranya darah tu keluar sebelum daripada perempuan mencapai usia 9 tahun, tapi bawah 16 hari, 15 hari lagi nak sampai 14 hari, 13 hari, 12, bawah 16 hari, maka darah tu darah haid. Kalau 16 hari ke atas, maka darah tu darah istihadah. Boleh faham? Ke tak faham lagi? Faham tak lagi? Tak faham? Mana senyap je? Faham tak? Faham tak? Faham? Sekali lagi ya. Sekarang ni sekurang-kurang umur yang boleh kita nak hukum darah yang keluar daripada kemaluan perempuan sebagai darah haid 9 tahun. 9 tahun dengan kira tahun Islam yang pertama. Yang keduanya lebih kurang. Maksud lebih kurang mana lebih kurang? Maksud lebih kurang kalau tak cukup lagi 9 tahun tapi 2-3 hari, maka dihukumkan haid dah. Bukan mesti kena cukup tepat-tepat 9 tahun. Anda boleh faham? Tapi kalau tak cukup banyak lagi, haid ke tak? Bukan. Sekarang ni kita nak sikit dengan banyak mana? Kalau sikit haid, kalau banyak bukan haid. Ukuran dia adalah kalau di bawah 16 hari, 16 hari ke bawah. Maksudnya tak sampai 16 hari. Daripada tempoh keluar darah hingga dia nak cukup 9 tahun, tak cukup dah 16 hari. 15 hari lagi tinggal, 14 hari lagi tinggal, 13 hari lagi tinggal, maka darah tu adalah darah haid. Kalau 16 hari ke atas, sebulan lagi nak cukup 9 tahun, maka kata ulama darah tersebut bukan darah haid, bukan darah istihadah. Boleh faham? Okey. Selagi Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda selagi ya. Tak mari sini ingat. Okey. Dia 9 tahun ni maksudnya cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Maksud dia cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Okey, kita nak faham, kita buat contoh yang kita guna. Ada orang tanya kita, awak umur berapa dah? Kita ada orang suka ambil umur tua, ada orang suka ambil umur muda. Katakanlah kita beranak, kita dilahirkan pada bulan 12. Kita dilahirkan pada bulan 12. Sekarang ni baru bulan 1. Nak sampai bulan 12 sebelah bulan lagi. Orang tanya umur awak berapa? Kita kata umur saya 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun tu kira tahun lah, bulan tak sampai lagi. Tak gitu. 15 tahun kira tahun, bulan tak sampai lagi. Nanti kita cukup 15 tahun tu masa bulan 12 lagi. Tak gitu. Maksud 9 tahun adalah cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Sebagai contoh, orang puang ni dilahirkan pada 1 Muharram 1
1400 dia dilahirkan 1 Muharram. Jadi 1 Muharram 1401 betul? Umur dia setahun. 1 Muharram 1402 umur dia 2 tahun. Betul? Jadi 1409 umur dia 9 tahun. Situ cukup 9 tahun. Jadi 2 Muharram 1409 bermula masuk tahun yang ke-10. Bermula masuk tahun yang ke-10. Betul? Boleh faham? Faham lagi? Cukup 9 tahun. Sekali lagi ya. Katakanlah orang puan ni dilahirkan pada 1 Muharram 1400. Jadi bermakna 1401 1 Muharram 1401 umur dia setahun. 1 Muharram 1402 umur dia 2 tahun. Jadi bermakna 1 Muharram 1409 umur dia 9 tahun. Betul? 2 Muharram 1409 umur dia masih lagi 9 tahun. Tapi dia masuk tahun yang ke-10. Dah cukup lagi tahun cukup 10 tahun. Nuh. 1 Muharram 1410 baru cukup 10 tahun. Jadi bermakna 1 Muharram 1409 umur dia cukup dah 9 tahun. Esok kang bermakna hari yang pertama tahun yang ke-10. Betul? Itu makna cukup 9 tahun. Kalau dilahirkan 1 Muharram 1400, jadi 9 tahun dia adalah 1 Muharram 1409. Boleh? Okey. Kita insya-Allah nanti kita sambung pula lepas daripada Jumaat pukul 2.30 sekarang. Cuma sebelum daripada tadi kita khabar dalam lebih kurang 15 minit sebelum pukul 10 kita nak buat sesi soal jawab dulu sekejap. Okey. Ada tak benda nak tanya? Kemusykilan? Boleh tanya dengan kertas? Ke ada mikrofon ke ada tak? Ada. Okey, bagi mikrofon lah. Okey, ada nak tanya tak rugi masa duduk saja gini menunggu soalan. Ke tak ada salah? Ada? Tak ada? Tak ada rugi masa berjalan gitu je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tanya lah, kalau darah yang keluar tapi dah cukup 24 jam, tapi ketika keluar tu dia keluar balik, antara kita waktu dulu darah keluar berhenti lepas tu keluar balik, ketika darah yang keluar tu kita hukum dia darah itu ataupun darah. Okey. Soalannya jelas orang puang keluar darah berhenti keluar balik. Soalannya tempoh yang kita nak hak berhenti tu kita nak hukum di situ. Betul tak kita? Itu soalan dia kan.
Cuma masalah soalan ni kita kena pecah pada dua dulu. Yang pertama, tempoh berhenti saat ni tu adalah 15 hari ke atas. Tubik darah berhenti, tubik semula. Yang mana tempoh berhenti adalah 15 hari ke atas, maka sepakat ulama mengatakan tempoh berhenti itu adalah suci, kerana telah mencapai sekurang-kurang suci. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tempoh berhenti saat itu tidak sampai 15 hari. Akan tetapi darah yang datang balik setelah daripada melepasi 15 hari daripada tempoh permulaan keluar darah. Boleh faham? Dia keluar darah 7 hari. 7 hari berarti 10 hari. Jadi 17. Hari yang ke-18 darah bertubik semula. Jadi bermakna hak yang mari semula saat itu lepas daripada 15 hari daripada permulaan keluar darah. Betul? Okey, anda buat contoh hak yang mudah lagi. Dia keluar lagi darah 7 hari. Hari ke-8, 9, 10 dah mari darah. 11, 12, 13, 14, 15 dah mari darah. Hari ke-16 mari mula darah. Jadi tempoh berhenti 8 hari je. Betul? Tapi hari ke-16 mari mula. Maka sepakat ulama mengatakan 8 hari ni dihukumkan suci. Hari yang ke-16 dihukumkan suci. Darah yang pada hari yang ke-16 dihukumkan sebagai darah istihadah, kerana darah tersebut keluar sebelum daripada mencapai sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham? Faham tak? Dua. Yang ketiga. Yang ketiga, tempoh berhenti darah dengan darah yang keluar di dalam lingkungan 15 hari. Boleh? Boleh faham? Dalam lingkungan 15 hari. Orang puan ni mari darah 2 hari, berhenti 2 hari mari pula. Okey, soalannya tempoh hak berhenti saat ni tu hukum dia benda. Situ soalan dia. Dalam masalah ni ulama mazhab Imam Syafi'i terbahagi kepada dua pandangan. Yang pertamanya pandangan qaul as-sahbi, yang keduanya qaul al-laqti. Qaul as-sahbi qaul pandangan yang mengheretkan tempoh dak keluar darah yang berada dalam celah-celah darah haid yang sama diberikan hukum haid. Haid asal darah. Tepat tak ada darah diberikan hukum haid. Maksudnya diberikan hukum haid, darah tak ada tapi diberikan hukum haid. Ni dipanggil haidun hukman. Haid pada hukum. Manakala hak yang 2 hari sebelum, 2 hari selepas, hak tu dipanggil haidun haqiqatan. Haid hakikat, sungguh haid. Sebab haid ni benda tadi kita cerita darah. Kita boleh faham. Ketika tak ada darah diberi hukum haid. Ni dipanggil qaul as-sahbi nama dia. Yang keduanya ada qaul al-laqti, kutip. Tepat keluar darah kita kutip, tepat ada tubik darah kita kutip. Hak yang keluar darah kita bagi hukum darah, hak yang tak keluar darah kita bagi hukum suci. Ni dipanggil qaul al-laqti. Ada dua pandangan. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah qaul as-sahbi. Tempoh tak keluar darah dihukumkan juga sebagai tempoh haid. Dan qaul as-sahbi, qaul al-laqti nanti kita akan bincang pada muka surat 18 bab yang kelima, cara pengiraan darah yang keluar secara putus-putus. Muka surat 18 bab yang kelima kita akan bincang berkenaan dengan qaul as-sahbi dengan qaul al-laqti. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Kita lebih kurang 8 minit lagi. Okey, ada tak? Okey, nanti biar soalan daripada muslimin dulu. Lepas tu nanti kita dengar soalan daripada muslimin dulu. Ustaz, program mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menggunakan kaedah istiqra' dalam bahari. Nanti ada sebut lagi kaedah istiqra' tak? Mana kaedah istiqra'? Okey. Istiqra' naqis dengan istiqra' tam. Jadi tadi kita cerita Imam Syafi'i menggunakan istiqra' naqis. Istiqra' maknanya kajian. Itu istiqra'. Cek.
kaji. Naqis maknanya naqis kurang. Apa maksud kurang? Adakah Imam Syafi'i cek belaka seluruh puang di atas dunia ketika tu? Tak. Dia hanya cek kelompok yang tertentu sahaja. Tapi bukan hanya semata-mata berpandukan kepada cek itu saja. Bukan diambil juga berita-berita yang diceritakan oleh orang lain, hak yang dibawa oleh ulama-ulama yang membincang berkenaan dengan darah haid sebelum daripada ni, diambil kira belaka. Kita dipanggil istiqra' naqis, kurang. Kalau istiqra' tam adalah setiap wanita kena cek belaka. Itu istiqra' tam. Okey, dia istiqra' ni bukan hanya untuk bab haid saja, bukan semua kajian mesti melalui istiqra'. Cuma ada orang buat istiqra' tam, ada buat istiqra' naqis. Okey, sebagai contoh kita buat contohlah istiqra' tam. Dalam kita nak cek kita nak cek pelajar ISP kan, rajin tak basuh baju. Kita nak cek rajin basuh baju ke tak. Kalau orang puang tu tak apalah, orang lelaki memang basuh baju ni culah sangat. Dia gilir hak tulis kita semula je. Contoh je kan. Kita pun tanya kebanyakan, kita tanya dalam 60 orang apa semua sekali. Apabila kita dapat 60 orang, jadi kita pun dapat buat kesimpulan dah melalui istiqra' naqis. Kalau istiqra' tam habis setiap seorang daripada pelajar lelaki SP, kita tanya belaka untuk kita buat kesimpulan daripada apa yang kita kaji. Itu dipanggil istiqra' tam. Itu sebagai contoh sahaja. Okey, wallahu a'lam. Mana kata orang puang sana nak tanya? Assalamualaikum. Saya boleh terangkanlah perbezaan di masa kalau bila hujung head tu, masa hujung head, pada penghujung head, dia akan keluar kekuningan. Lepas tu kemudian susah, lepas tu dia keluar kuning balik. Jadi yang kuning kali kedua tu masih dalam tempoh head tu saja, masih dikira head tu saja. Okey. Di antara perkara yang menghantui perempuan, di antara perkara yang menghantui perempuan adalah perempuan tak pandai nak buat perbezaan di antara warna darah haid dan warna keputihan. Ada perempuan yang mengalami keputihan dia pekat, sampai nampak macam warna kuning. Ada orang puang. Orang lelaki tahu tak orang puang keputihan dia. Orang lelaki tak ada keputihan, dia orang puang je. Orang puang ada keputihan. Kadang-kadang keputihan dia pekat, nampak baju ada warna kuning. Dia sifat darah menurut pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan tamat dalam mazhab Imam Syafi'i, di antara sifat darah adalah warna kuning dan keruh, berpandukan kepada hadis Aisyah. Nanti kita akan bincang. Kata ketika perempuan tunjuk kepada Aisyah kapah yang dia cek dalam kemaluan, Aisyah isteri Rasulullah, dia kapah dia cek dalam kemaluan ni, dia bagi tunjuk kepada Aisyah, yang mana pada kapah tersebut ada fihi sufrah, ada warna kuning lagi. Tunjuk kepada Aisyah, ni boleh semayang tak lagi Kerana semayang Kata Aisyah, la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Jangan gaduh sehingga mu tengok putih sungguh kapah saat ni tu, tak ada sikit kesang warna darah. Jadi berpandukan kepada hadis ini, mazhab Imam Syafi'i mengatakan selama mana masih lagi ada warna kuning, warna keruh, perempuan tersebut masih lagi dihukumkan berada dalam tempoh haid. Okey, boleh faham? Jadi ada juga sebahagian perempuan dia tidak dapat buat perbezaan di antara tempoh kuning dengan warna keputihan, sebab keputihan yang pekat nampaknya warna kuning juga. Okey, ketika mana perempuan tu ada ragu-ragu syok, ni haid ke keputihan, maka kata ulama dihukumkan sebagai suci, wajib dia kena sembahyang. Kerana haid yang tidak diyakini tidak dapat menggugurkan kewajipan sembahyang. Syok haid ke tak, maka wajib dia kena sembahyang. Okey, boleh faham kan? Wallahu a'lam. Datang haid 8 hari yang ke-9 tu start tempoh suci. Tempoh suci tu 2 minggu je. Yang ni kadang-kadang 13 hari atau 14 hari, tak sampai 15. Soalannya, darah yang keluar sebelum cukup 15 hari istihadah ke? Dan kebiasaan dari
kebiasaan dari tahun first haid lagi. Okey. Orang puan ni dia kata dia datang haid 8 hari. Hari ke-9 start tempoh suci. Tempoh suci tu 2 minggu je. Yang ni kadang-kadang 13 hari ataupun 14 hari. Tak sampai 15 hari. Soalannya, darah yang keluar sebelum cukup 15 hari tu istihadah ke? Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau benda ni berlaku secara berterusan kepada seorang perempuan, benda ni berlaku secara berterusan kepada seorang perempuan, dia 8 hari, suci dia 13 ke 14 tu je, tak sampai 15. 13, 14. Dalam mazhab Imam Syafi'i, masalah ni ada 2 pandangan. Ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, kena pakai kaedah yang umum, kaedah yang kita cerita tadi. Selama mana tak cukup sekurang-kurang suci, maka darah yang keluar tu dihukumkan sebagai darah istihadah. Atas pandangan yang pertama, 14 hari suci, hari ke-15 terbit darah, hari ke-15 tu dihukumkan istihadah. Hari ke-16 hak yang keluar darah baru dikirakan permulaan haid yang baru. Boleh faham? Dia 8 hari mari haid, lepas tu 13 hari suci. Jadi 8 campur dengan 13 jadi 21 hari. Betul? Jadi bermakna hari ke-22 kalau keluar lagi darah dah istihadah, 23 istihadah, 24 baru dikirakan haid yang baru, 25 baru dikirakan haid yang baru. Ni menurut pandangan, satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tu kalau 13. Kalau 14, 8 hari haid, 14 hari suci. Jadi bermakna 18 4 jadi 22 hari kan. Hari ke-23 datang darah, 23 istihadah, 24 baru dikirakan permulaan haid yang baru. Okey, itu pandangan yang pertama. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi pandangan yang pertama pandangan mu'tamad, pandangan kedua bukan mu'tamad, tapi boleh diamalkan. Bagus. Bagus pula. Boleh perempuan ambil pandangan ni. Dan hak ni rasanya lebih mudah. Bahawasanya apabila benda tu berlaku secara berterusan kepada perempuan yang mana suci dia tidak sampai 15 hari, maka kena ikut apa yang berlaku atas diri dia. Jadi kalau suci dia 13 hari, 14 hari, jadi 13 hari, 14 hari tu kira suci, mari pula kira haid. Okey, jelas. Jadi dalam masalah ni ada 2 pandangan. Tapi hak yang pandangan mu'tamad, hak yang pertama. Hak yang kedua bukan mu'tamad, namun tidak menjadi masalah bagi perempuan mengambil pandangan yang kedua. Dan pandangan hak yang kedua sebenarnya lebih bertepatan dengan kajian perubatan moden. Kita ada masalah kalau berlaku secara berterusan. Kalau jarang-jarang berlaku, itu masalah lain. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Ada saya lagi. Okey, kita jawab saya lagi ya. Ustaz, dalam tempoh 15 hari orang tu mari 5 hari pertama, tutup hari ke-16, dia mari pula. Hari ke-16 tu nak kata darah haid ke istihadah. Dalam tempoh 15 hari orang tu mari 5 hari pertama, tutup hari ke-16, dia mari pula. Hari ke-16 tu nak kata darah haid ke darah istihadah. Okey, gini. Katakanlah dia bagi 1, 2, 3, 4, 5. Hari ke-6 nak bagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hari ke-16 mari mula darah. Maka kata ulama hari yang ke-16 dihukumkan sebagai darah istihadah. Kerana dia dihukumkan sebagai darah istihadah? Kerana belum mencukupi sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Okey, satu. Yang kedua, ia mari haid sampai hari ke-13. Lepas tu berhenti dalam 2-3 hari. Dan hari ke-17 ia mari pula. Ia tu yakni darah haid lah. Nak kata darah haid ke istihadah. Jadi orang puang saat ni tu mari 13 hari darah. 2 hari berhenti. Jadi hari ke-14, 15 hari berhenti. Kadang-kadang 3 hari berhenti. Jadi hari yang ke-17 mari pula ataupun hari yang ke-16 mari pula, maka hak yang ke-16 ataupun 17 adalah istihadah, bukan darah haid.
kerana darah tersebut keluar dalam tempoh sekurang-kurang suci. Okey, wallahu a'lam. Kita berhenti sini dululah untuk sesi pertama, insya-Allah. Nanti kita akan sambung semula lepas daripada Jumaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Jadi bagilah slot kita yang pertama pada hari ini. Jadi insya-Allah slot kita yang kedua lepas Jumaat pada pukul 2. Insya-Allah kita akan jumpa lepas Jumaat insya-Allah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih dan salawat.